السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Alhamdulillah, syukur pada Allah Azza wa Jal kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia yang Allah Ta'ala berikan dapat kita bersama pada tengah hari ini dalam durus Ramadan, dan insya-Allah perkongsian kita seterusnya untuk fakta-fakta yang menarik daripada Al-Quran ialah berkenaan dengan dua orang Nabi dan Rasul, iaitu Nabi Musa dan juga Nabi Sulaiman alaihimassalam. Kedua-dua orang Nabi ini, kalau kita tengok, pertama, kisah mereka dikisahkan dalam Al-Quran, dan antara Nabi Musa dengan Nabi Sulaiman, kisah Nabi Musa antara yang paling banyak dan paling panjang diceritakan dalam Al-Quran, dan kedudukannya yang merata dalam sebahagian besar ayat-ayat Al-Quran berbanding dengan Nabi Sulaiman. Dan perbezaan yang ketara antara Nabi Musa dengan Nabi Sulaiman, Nabi Musa bukanlah satu orang yang ada kedudukan yang besar di mata masyarakat dia, sama ada di sisi kaumnya sendiri iaitu Bani Israel, apatah lagi di mata Firaun dan juga pengikut-pengikutnya yang melihat Bani Israel ini seperti hamba dan orang bawahan yang duduk di Mesir pada waktu itu. Berbeza dengan Nabi Sulaiman alaihissalam, yang mana dia mewarisi kerajaan daripada ayahnya Nabi Daud. Bahkan kerajaan Nabi Sulaiman dan pemerintahannya lebih besar berbanding ayahnya Nabi Daud alaihissalam. Namun antara dua orang Nabi dan Rasul ini, bila mana Allah Ta'ala menceritakan tentang mereka di dalam Al-Quran, ada satu persamaan, iaitu kedua-duanya mempunyai tongkat kebesaran. Sama ada Nabi Musa ataupun Nabi Sulaiman. Seperti mana yang Allah Ta'ala sebut dalam surah Taha ayat 17 dan 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma tilka biyaminika ya Musa. Tuhan bertanya kepada Nabi Musa, apa yang ada di tangan kananmu? Pertanyaan Allah Ta'ala itu bukanlah kerana Allah Ta'ala tidak mengetahui, tapi pertanyaan yang bersifat berilah perhatian apa yang ada di tangan kananmu. Lalu Nabi Musa menjawab, qala hiya 'asaya atawakka'u 'alayha wa ahushu biha 'ala ghanami wa liya fiha ma'aribu ukhra. Inilah tongkatku, tempat aku menekan ke atasnya kepada semasa berjalan, dan aku memukul dengannya daun-daun kayu supaya gugur kepada kambing-kambingku, dan ada lagi lain-lain keperluan pada tongkatku ini. Itu jawapan Nabi Musa alaihissalam ketika mana ditanya oleh Allah Ta'ala apa yang ada di tangan kanan dia, ataupun apa fungsi tongkat itu. Di tempat yang lain dalam surah Saba ayat yang ke-14, Allah Ta'ala sebut, falamma qadayna alaihi al-maut ma dallahum ala mautihi illa dabbatul ardi ta'kulu min sa'atah
falamma kharra tabayyanatil jin allau kanu ya'lamuna al-ghaiba ma labithu fil azabil muhin. Setelah kami tetapkan berlakunya kematian kepada Sulaiman alaihi salam, tidak ada yang menjadi petunjuk jelas kematiannya melainkan anai-anai yang telah memakan tongkatnya. Maka apabila ia tumbang, ternyata golongan jin pada waktu itu menyadari bahawasanya Nabi Sulaiman telah pun wafat, dan jelaslah mereka sedia tidak mengetahui tentang perkara gaib. Nescaya mereka tidak tinggal sedemikian lamanya dalam azab, iaitu kerja berat yang menghinakan. Ayat 14 surah Sabah, ayat 17-18 surah Taha. Kedua-dua cerita tentang tongkat Nabi Sulaiman dan juga tongkat Nabi Musa. Cuma bezanya tongkat Nabi Musa disebut dengan asa, ain, sad, alif. Adapun tongkat Nabi Sulaiman disebut dengan minsa'ah. Bahasa Melayu akan terjemah kedua-duanya tongkat. Tapi bahasa Arab, apatah lagi Al-Quran, bila mana menggunakan perkataan yang berbeza, sudah pasti ia ingin menunjukkan sesuatu yang berbeza maksudnya, dan berbeza apa yang ingin dibawa sebagai pengajaran daripada ayat itu. Jadi persoalan yang kita boleh timbulkan di sini, kenapa tongkat Nabi Musa digunakan perkataan asa, kenapa tongkat Nabi Sulaiman digunakan perkataan minsa'ah? Kita pergi dulu kepada tongkat Nabi Sulaiman. Satu orang tokoh yang besar dalam ilmu balaghah, ilmu berkaitan dengan kesusastraan Arab ni, Dr. Fadil Samir Ra'i, dia antara yang memberi jawapan yang agak baik menerangkan perbezaan ini. Dia kata perkataan minsa'ah yang bermaksud tongkat, ianya dalam bahasa Arab berasal daripada perkataan nasa'a ataupun an-nas'u yang bermaksud lambat ataupun tertangguh ataupun lewat. Perkataan itu sama seperti mana Tuhan guna dalam surah At-Taubah bila mana Allah Ta'ala kata innaman nasi'u ziyadatun fil kufr. Sesungguhnya perbuatan mengundurkan ataupun menangguhkan kehormatan itu dari satu bulan ke satu bulan yang lain, tidak lain hanya menambahkan kekufuran. Perkataan an-nasi'u At-Taubah 37, ianya ialah salah satu daripada pecahan perkataan al-minsa'ah untuk tongkat Nabi Sulaiman. Dalam hadis juga Nabi menggunakan perkataan nasa'ah. Antaranya ialah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim daripada Anas bin Malik, ketika mana Anas mengatakan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man sarrahu an yubsata lahu fi rizqihi aw yunsa'a lahu fi atharihi falyasil rahimah. Sesiapa yang mahukan rezekinya luas, usianya ditangguhkan ataupun dipanjangkan, maka hendaklah dia menjalinkan hubungan kekeluargaan, khususnya hubungan adik-beradik dia. Nabi guna perkataan yan yunsa'u lahu, dipanjangkan, dilewatkan lagi dia punya ajal dia, kematian dia. Kita kena beri perhatian hanya pada perkataan yunsa'a ataupun an-nasi ataupun minsa'ah. Tuan-tuan jangan dengar perkataan nasi duk teringat nasi pula, lambat lagi berbuka ni. Ini bukan nasi yang nak makan tu, nasa'a yansi'u. Okay. Selain pada tu, kalau kita belajar bab muamalat, dia ada satu kategori daripada riba, dia panggil riba nasi'ah, iaitu riba yang tertangguh. Contoh, satu orang dia beli emas dengan harga RM5,000, tapi bayaran itu dibuat secara penangguhan selama 6 bulan, tak bayar secara one shot terus. Beli emas, benda tu tak boleh. Benda tu menyebabkan kita terjatuh dalam dosa riba yang dipanggil dengan riba nasi'ah, iaitu riba penangguhan. Selain pada itu, perkataan nasa'ah juga memberi maksud lemak unta. Unta yang badan dia
berisi ni, lemak itu dipanggil sebagai an-nasa'ah. Bila mana unta ni dia ada lemak, maka kemampuan dia untuk berjalan jauh lebih lagi. Jadi unta yang macam ni akan dipanggil oleh orang Arab dengan nama an-nasa'. Dengan makna kalau guna dia ni, perjalanan kita akan lebih lama lagi boleh pergi. Dia macam kereta yang sisi dia besar, ataupun kereta yang ketahanan dia tinggi, boleh pakai lama. Kenderaan-kenderaan macam ni orang Arab akan panggil nasa'ah. Bila mana kita guna, dia lama. Dia bukan 5 tahun tukar, 5 tahun tukar. Yang ni 70 tahun pun boleh guna lagi. Ni saya nak sebut tentang perkataan an-nasa'ah. Jadi kenapa tongkat Nabi Musa digunakan dengan nama minsa'ah, tak guna perkataan asa? Kalau kita tengok, untuk jawapan kepada benda ni ada dua aspek, ada dua sudut pandang yang kita boleh tengok berdasarkan ayat 14 surah Sabak tadi. Sebab ketika mana anai-anai dia makan tongkat Nabi Sulaiman tu, sebelum daripada tu jin-jin ni duk buat kerja sedang membina kota Sabak di hadapan Nabi Sulaiman. Jadi jin-jin ni takut pada Nabi Sulaiman, jadi dia pun duk buat kerja. Rupanya Nabi Sulaiman dah wafat. Bila mana anak-anak itu makan tongkat dia, dia terjatuh daripada singgahsana dia, barulah jin-jin tu tahu dia dah mati rupanya. Lama dah dia mati. Barulah dia orang tahu dia orang ni lama dibebani dengan kerja berat. Dalam ayat tu disebut sebagai azab. Kerja berat yang dipertanggungkan kepada jin tu disebut sebagai azabil muhim. Ayat 14 tu juga jadi dalil jin ni tak tahu benda gaib. Sebab tu orang yang terlibat dengan jin seperti bomoh ataupun ilmu hitam yang menyangka bahawasanya jin ni boleh melakukan itu dan ini, sebenarnya tak lain tak bukan, ianya hanyalah tipu daya. Sebab jin yang bekerja untuk Nabi Sulaiman lebih licik, lebih kuat tipu daya dia, lebih hebat kekuatan dia, bahkan daripada kelompok jin itu termasuk juga ialah ifrit. Yang mana kita tahu ifrit ni ialah sejenis spesies dalam jin yang kuat. Maknanya kalau dia boleh terbang jauh, kalau dia nak khianat dekat orang, cara dia khianat tu lebih menyakitkan, lebih memenatkan. Pun tak tahu Nabi Sulaiman ni mati. Daripada ayat 14 surah Sabak tu, dua jawapan yang diberikan oleh Dr. Fadil Samarra'i. Kenapa tongkat Nabi Musa, kenapa tongkat Nabi Sulaiman dinamakan dengan minsa'ah, tak dinamakan dengan asa seperti tongkat Nabi Musa? Yang pertama, kerana tongkat itu menampakkan secara zahir ajal Nabi Sulaiman semacam ditangguhkan. Dengan sebab Nabi Sulaiman duk pegang tongkat tu, dia dah mati dah. Kerana tongkat tu dia macam menangguhkan kawan tu, nampak macam hidup lagi. Fungsi tongkat tu ialah menyebabkan orang rasa dia hidup. Sebab tu dipanggil dengan minsa'ah, tak panggil dengan asa. Dia tongkat kebesaran yang bila mana dipegang, nampak orang tu macam duk hidup lagi. Yang kedua dia sebut, ianya menyebabkan gerak kerja jin itu makin lama. Sepatutnya jin tu boleh berhenti awal buat kerja, tapi dengan sebab tengok tongkat tu lah, lagi tu dia orang tak berhenti, lagi tu dia orang tak buat kerja, sehinggalah tongkat itu patah dan akhirnya menyebabkan jasad Nabi Sulaiman jatuh tersembang. Barulah dia orang tahu rupa-rupanya dia orang dah boleh cuti lama dah pun. Tapi dengan sebab adanya tongkat itu, dia orang duk buat lagi kerja, dia orang ditangguhkan, tak berhenti kerja. Sebab tu tongkat Nabi Sulaiman disebut dengan nama minsa'ah. Sebab fungsinya menangguhkan kematian Nabi Sulaiman, perkhabaran kematian. Kematian tak tangguh, cuma orang tak perasan Nabi Sulaiman tu mati kerana tongkat tu. Dan juga menangguh kerja-kerja jin untuk berhenti cepat daripada buat kerja. Jadi dia orang duk buat je kerja. Tongkat itu disebut sebagai minsa'ah kerana dia punya signifikan dia dengan apa yang berlaku pada Nabi Sulaiman dan juga tentera dia. Berbeza dengan Nabi Musa. Nabi Musa alaihissalam, tongkatnya itu ialah asa. Dia tak tangguh apa-apa pun.
Dia macam tongkat yang orang duk guna sekarang. Tongkat yang orang guna untuk berjalan, tongkat yang orang guna kerana usia dia dah tua, dia nak tuntun jalan dia, ataupun tongkat yang orang guna nak daki bukit apa semua untuk tahan waktu turun bukit apa semua. Dia tongkat. Tongkat macam ni disebut dengan nama asa. Sebab dia hanyalah untuk kegunaan harian. Tapi tongkat Nabi Sulaiman ialah tongkat kebesaran. Tak ada apa-apa kelebihan. Dan bukanlah menjadi satu benda yang kita kena cari tongkat Nabi Sulaiman ni kat mana. Tak ada apa pun. Cuma nak katanya perkataan dalam Al-Quran ni, tuan-tuan dan puan-puan, ianya ialah perkataan yang menarik, yang perlu dikaji. Dia tak boleh terjemah saja. Sebab tu kalau orang tu dia baca Quran dan dia berpada dengan terjemahan, dia tak akan dapat menguasai, bahkan kata para ulama, dia tak akan dapat menguasai separuh daripada Quran. Ataupun mungkin dia terhalang daripada memahami 3/4 pada Quran kalau dia hanya bergantung pada terjemahan sahaja. Terutamanya terjemahan bahasa Melayu ni. Sebab bahasa Melayu dia terjemah dengan satu lapis sahaja. Apa-apa sahaja perkataan akan diterjemah dengan mudah, tidak dia terjemah dengan terperinci. Dia berbeza dengan Al-Quran terjemahan bagi setengah-setengah bahasa yang lain. Bahasa itu mampu menampung keluasan bahasa Al-Quran. Antaranya ialah bahasa Urdu. Antara yang mampu menampung keluasan bahasa Al-Quran. Taklah tampung semua, tapi mampu. Sebab dia orang menggunakan perkataan yang berbeza-beza untuk menunjukkan situasi itu ataupun fungsi benda tu. Rumusan daripada apa yang kita boleh tengok ada 5 perkara. Pertama, tongkat Nabi Sulaiman yang dinamakan dengan min sa'ah itu digunakan untuk mengerah kerja jin untuk terus membina kerajaan dan tamadun Nabi Sulaiman. Adapun tongkat Nabi Musa hanyalah untuk digunakan sebagai mengembala kambing sahaja, ataupun alat perantaraan untuk memberi makan kepada kambing-kambing yang diternak oleh Nabi Musa. Yang kedua, tongkat Nabi Sulaiman alaihissalam dibuat daripada bahan yang kasar. Berbeza dengan tongkat Nabi Musa, dibuat daripada bahan yang lebih halus. Sebab tu ada orang dia cari dan dia kata tongkat Nabi Musa ni dibuat daripada kayu kokar apa semua. Yang tu wallahu alam, yang tu dah kemudian dah. Macam kita sebut tadilah, tujuan cerita bab tongkat ni bukan nak suruh cari tongkat 2 orang Nabi ni, ataupun bukan nak kempen kita ni supaya sentiasa ada tongkat. Tak juga. Cuma kalau tengok ada kata-kata yang disandarkan kepada Imam Asy-Syafi'i. Dia kata bila mana masuk usia 40 tahun, maka lazimilah memakai tongkat. Sebab ianya lebih menunjukkan kezuhudan dan lebih menunjukkan kesedaran kepada kematian. Itu ijtihad dia. Tapi ada orang dia pakai tongkat pun dia tak ingat kat mati. Dia pakai tongkat tu dia geram nak pukul orang pula. Jadi tak ingat mati. Tiba-tiba bertambah pula dia punya keegoan dan kesombongan dia. Sebab tongkat ni ada macam-macam. Macam tongkat yang digunakan oleh badan beruniform, macam high officer polis ke tentera ke. Itu nak tunjuk dia punya kedudukan pangkat dia. Sebab tu tongkat tu bukan tongkat berjalan, tongkat tu kepit bawah ketiak. Dan dia ada tongkat yang memang untuk guna orang tuntun berjalan apa semua. Cuma nak katanya dia bukan isu tu. Isu tu ialah, isu yang kita nak bawa sini ialah keindahan bahasa Al-Quran. Dia memberikan perkataan yang tepat untuk cerita situasi. Yang ketiga, tongkat Nabi Sulaiman yang dinamakan dengan min sa'ah itu menampakkan kematian Nabi Sulaiman seperti dilewatkan, sesuai dengan perkataan an-nasa'a yansi'u itu, yang bermaksud ditangguhkan dan dilewatkan. Yang keempat, tongkat Nabi Sulaiman alaihissalam yang dinamakan dengan min sa'ah itu lambang keagungan seorang raja dan pemerintah berkuasa. Mengikut kepada keadaan raja-raja, pemerintah-pemerintah yang berbagai-bagai. Kalau kita tengok dalam kita ni, orang Melayu, Kesultanan Melayu kita ataupun raja, lambang kebesaran raja tu biasanya pada keris, tidak pada tongkat. Ada setengah-setengah raja dia guna tongkat lah.
Tapi untuk kita ni dia tak guna, dia lebih signifikannya adalah senjata. Pada persenjataan yang dibawa, sama ada pedang ataupun keris ataupun apa saja senjata. Yang kelima, namun di sebalik tongkat Nabi Sulaiman yang dinamakan minsa'ah yang agung itu, kuasa Allah lebih agung yang akhirnya tongkat mulia itu dimakan juga oleh anai-anai dan reput. Nak tunjuk bagi kita kerajaan Nabi Sulaiman ni adalah kerajaan yang kita kira hampir perfect untuk cerita orang yang jadi raja dan jadi sultan atas muka dunia ni. Tapi di atas, orang kata apa, dia punya kebesaran dia tu tetap ada tarikh luput dia. Dia tidak ada, orang kata apa, benda yang bermaksud kekal selama-lamanya. Maknanya selama mana dia makhluk Tuhan, dia akan ada waktu dia akan musnah juga. Seterusnya kita tengok apa lagi yang disebut sini. Dia kata Nabi Sulaiman itu hanyalah hambanya dan rasulnya. Namun di sebalik tongkat cinta dan juga rahmat Nabi Musa alaihi salam, tongkat itulah yang akhirnya menumbangkan kerajaan Firaun. Berbeza dengan tongkat Nabi Musa, tongkat biasa. Asa ni tongkat biasa. Tongkat yang tuan-tuan tengok orang duk jual tu, itu ialah asa. Tapi Allah Ta'ala memberikan kemuliaan kepada tongkat yang biasa itu, telah membelah laut ataupun Laut Merah tu, dan akhirnya menyebabkan tumbangnya satu orang yang telah mengaku dirinya Tuhan. Dari segi mahal, hebat buatan tu, memang kita boleh kata tongkat Nabi Sulaiman lagi hebat lah. Tapi tongkat Nabi Musa yang biasa tu, sebab dalam riwayat Israiliyat menyebutkan tongkat Nabi Musa ni dia bukan berukir, dia macam ranting kayu biasa je, yang tidak dibuat hulu yang cantik. Macam kita ni tongkat dah berseni, ada gambaran ataupun ada ukiran tertentu pun semua. Yang tu bukan. Yang tu untuk Nabi Sulaiman punya kerajaan. Tapi untuk Nabi Musa ni dia biasa je. Dia biasa. Dengan tongkat yang biasa itulah tumbangnya kerajaan Firaun. Dengan tongkat yang biasa itulah telah memecahkan batu dan akhirnya membelah lautan dan menyebabkan cukupnya sumber air minuman kepada Bani Israel. Apa yang kita boleh ambil? Benda-benda biasa ni kalau Tuhan nak angkat nilainya, dia akan terangkat nilainya. Tapi kalau benda-benda yang hebat, yang ada nama, yang ada jenama hebat, kadang-kadang tak ada apa pun. Sebab tu ini benda yang kita boleh belajar secara hikmah di sebaliknya. Orang kita ni kan, dia ada satu perangai, dia mengagungkan jenama. Jenama itu, jenama ini. Sama ada kenderaan ke, pakaian ke. Kita minat jenama-jenama yang kita kira ada kelas. Kalau ada orang dia tengok kenderaan, dia akan tengok, oh, kenderaan ni hebat. Bila mana kita tekan je pedal minyak dia tu, 0 ke 100 km tu 8 saat. Tapi kereta yang hebat tu tak menyampaikan dia ke rumah Allah pun. Padahal nak pergi masjid tak perlu tekan sampai 100 km pun. Ada basikal buruk sampai. Ada kereta yang mahal tak sampai sampai. Dia berjenama tapi dia tak sampai. Tapi ada kenderaan-kenderaan yang biasa, yang dilihat tak ada nilai. Kenderaan-kenderaan inilah pula yang sampai ke rumah Allah. Kenderaan inilah yang menjadi laluan untuk cerahnya titian di Siratul Mustaqim nanti. Ini benda yang kita boleh ambil sebagai pengajaran. Sebab tu terakhir saya nak tutup kepada tuan-tuan dan puan-puan. Sebab tadi saya baru dengar ada satu hantaran di media sosial, orang tanya kepada Syekh Muhammad bin Mukhtar Asy-Syanqiti. Dia ni salah seorang daripada tenaga pengajar dalam Masjid Nabawi, hukum hakam berkenaan dengan bulan Ramadan. Orang tanya dia soalan, apa pandangan kamu wahai Syekh, satu orang yang tak sempat untuk salat Zuhur, tak sempat untuk salat Asar berjemaah di masjid pada bulan Ramadan kerana cuaca terlalu panas, sebab setengah-setengah negara macam kita ni pun panas, dan kerana kerja yang terlalu banyak, dia tak sempat dan dia letih, dia mungkin tertidur.
tapi dia lebih semangat untuk pergi salat tarawih pada waktu malamnya dan mencari masjid-masjid yang bacaan imamnya bagus dan sedap, lalu terkesan dengan bacaan imam tu dan dia duduk dalam saf, dia menangis. Dia menangis kerana sedapnya bacaan imam tu dan kerana mungkin dia faham Quran. Jawapan Syekh Muhammad Mukhtar Syangkiti ni, dia memang betul-betul menghiris hati kita. Dia kata, ketahuilah, kepanasan yang kamu tahan, peluh yang keluar kerana menahan panasnya menunaikan salat berjemaah, zuhur berjemaah, asar berjemaah, dan juga menahannya mengantuk kamu pada waktu zuhur dan asar kerana kerja yang banyak tapi nak salat, lebih besar pahalanya berbanding tangisan yang keluar kerana mendengar bacaan pada salat tarawih. Ada orang dia prefer yang sunat, tapi yang wajib dia kurangkan. Ini nak tunjuk kepada kita bahawasanya mengenali benda yang disebut sebagai prioriti dalam agama lebih mustahak. Jangan tertipu dengan benda-benda seperti ini. Sebab tu syaitan sangat licik pada bab-bab seperti ini. Ada orang dia rasa tempat dia mendapat pahala ialah di sini, tapi Allah Ta'ala jadikan tempat dia mendapat pahala sebenarnya di tempat yang lain. Ini benda yang kita kena sama-sama fikir. Daripada apa yang dah kita dengarkan tadi, yang kita boleh tengok daripada perbezaan antara dua kalimah itu dan juga realiti yang berlaku pada kerajaan Nabi Sulaiman dan juga dakwah Nabi Musa alaihissalam. Bukan nak kata Nabi Sulaiman tu tak kemah, cuma nak katanya wujudnya Nabi Sulaiman menunjukkan pada kita sehebat mana pun manusia, dia ada tarikh luputnya dan dia ada waktu kemusnahan dia. Hina mana pun satu orang, bila mana Allah Ta'ala ingin mengangkat kemuliaan padanya, falillahil izzatu jami'a, bagi Allah Ta'ala lah memberi kemuliaan pada satu orang hamba itu. Alhamdulillah, selesai kita punya perkongsian pada tengah hari ini. Moga Allah Ta'ala beri pada kita rahmat dan berkat dan beri pada kita kekuatan untuk terus melakukan amal saleh sehingga ke hujung hayat, bukan hanya hujung Ramadan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.